Kerusi Perhubungan Negeri UMNO Kelantan. Datuk, kita ada beberapa soalan untuk dijawab oleh Datuk, dan ini berkaitan dengan isu-isu di Kelantan. Soalan pertama, apa antara isu yang boleh memenangi hati pengundi muda Kelantan pada PRU15? Pertama, saya terima kasih pada MyTV yang datang daripada jauh, daripada Kuala Lumpur, jumpa saya di kebetulan ada program bersama pemimpin akar umbi UMNO Barisan Nasional di Tanah Merah pada malam ini. Kita sedar bahawasanya jumlah pengundi muda hampir 60% yang akan membuat penentuan dalam pilihan raya umum yang ke-15 nanti di Kelantan. Dan first time voters, pengundi kali pertama yang didaftarkan secara automatik, dan juga ada bermula tahun 2018 yang mendaftar sendiri, tetapi mereka ini adalah tergolong di dalam kumpulan pengundi kali pertama, adalah amat besar di seluruh negeri Kelantan, dan saya yakin perkara yang sama juga di seluruh negara. Maknanya kemenangan mana-mana parti di dalam pilihan raya kali ini, tidak terkecuali di negeri Kelantan ini, adalah bergantung besar kepada pengundi muda, sehingga kan 80% itu 50% lebih jumlah keseluruhan mereka. Dan apabila kita sebut pengundi muda, ada dua kategori. Pertama, pengundi muda yang berumur 40 tahun ke bawah, dan satu lagi kumpulan yang besar juga adalah pengundi kali pertama. Kalau ditanya saya soalan apakah sikap mereka, bagaimanakah arah sokongan mereka hari ini di negeri Kelantan, saya lihat pada pengamatan saya dan hasil kajian yang kita buat, jelas sekali pengundi-pengundi muda ini beralih arah. Kalau dulu saluran muda di Kelantan ini boleh dikatakan rata-rata kita tewas dalam pilihan raya umum yang ke-14, tapi kali ini mereka sudah beralih sokongan untuk memberi sokongan kepada Barisan Nasional. Soal mengapa ini jelas kerana mereka sendiri dapat melihat bahawasanya kerajaan negeri Kelantan ini gagal untuk mengurus tadbir negeri. Apabila gagal mengurus tadbir negeri, maka mereka merasakan bahawasanya mereka tidak bermasa depan dengan kerajaan yang ada pada hari ini. Kalau kita nak kata soal peluang pekerjaan, ini hanyalah sebahagian. Tetapi perkara-perkara lain yang lebih besar telah menjadi perhatian anak-anak muda, yang telah mengakibatkan mereka hilang keyakinan kepada kerajaan negeri yang ada pada hari ini. Sebab itulah ada keinginan mereka untuk memberi peluang kepada Barisan Nasional untuk mereka meletakkan harapan mereka supaya nasib mereka ini akan dibela. Sebab itulah bagi saya pada kali ini orang muda akan menunjukkan sikap yang jelas untuk menukar kerajaan negeri dan memberi kepercayaan kepada Barisan Nasional. Justru itu saya sangat terharu, dan saya bagi pihak UMNO Barisan Nasional Negeri Kelantan mengucapkan berbanyak terima kasih kepada anak muda yang telah menunjukkan sikap untuk bersama-sama dengan kita. Baik, tu. PAS telah mentadbir Kelantan selama 32 tahun. Sejauh mana kemajuan yang Datuk nampak sejak itu? Sebenarnya PAS tidak mentadbir Kelantan 32 tahun. Bermula daripada 1959. Kerajaan Kelantan ditadbir oleh PAS sehinggalah tahun 78. Barulah diambil alih oleh Barisan Nasional. Itu pun tidak lama. Satu-satunya negeri di dalam negara ini yang paling lama diperintah oleh parti lain selain daripada Barisan Nasional adalah di Kelantan. Selepas merdeka hingga hari ini, sebenarnya Barisan Nasional memerintah Kelantan hanyalah selama 12 tahun. Di dalam tempoh 12 tahun itulah kalau kita boleh melihat bahawasanya era perubahan sebenar negeri Kelantan, walaupun dalam tempoh yang singkat. Dan seterusnya, walaupun Kelantan ini tidak diperintah oleh Barisan Nasional, tetapi kalau ada mengatakan dakwaan bahawasanya kerajaan pusat meminggirkan
kerajaan negeri Kelantan. Kerajaan pusat tidak menurun dan memberi peruntukan kepada kerajaan negeri Kelantan. Persoalan saya nak tanya, setiap pembangunan yang berlaku di negeri Kelantan ini daripada mana? Semua ini daripada kerajaan pusat. Tetapi dinafikan untuk menanam kebencian rakyat negeri Kelantan. Kononnya kerajaan pusat zalim. Sedangkan antara negeri yang mempunyai peruntukan yang besar adalah negeri Kelantan. Khususnya untuk membangunkan kawasan-kawasan luar bandar. Janganlah kita berselindung di sebalik kegagalan kita mengurus tadbir kerajaan di peringkat negeri, maka kita menyalahkan kerajaan pusat. Bagi saya ini adalah terlalu tidak berasas. Apa saja pembangunan yang berlaku di negeri Kelantan ini adalah hasil peruntukan yang telah diberikan oleh kerajaan pusat. Sama ada ia diuruskan secara terus, secara langsung oleh kerajaan pusat ataupun ada yang diuruskan melalui peruntukan yang diberikan melalui kerajaan negeri. Itu bukan menjadi perkara asas yang hendak diperdebatkan. Yang pentingnya yang menerima faedah dan nikmatnya adalah rakyat di negeri Kelantan. Macam-macam tomahan tuduhan telah diberikan kepada kerajaan pusat. Kita beralih. Adakah BN Kelantan akan menggunakan kaedah yang sama seperti di Melaka dan di Johor yang akan mengemukakan 70% muka baru untuk pilihan raya yang akan datang? Soal calon ini adalah kuasa pucuk pimpinan parti. Tapi UMNO Kelantan akan mengukuhkan senarai calon-calon muda dan juga calon-calon yang belum bertanding sebelum ini, muka-muka baru. Tidak semesti keseluruhannya orang muda, tetapi muka-muka baru itu penting. Ianya terpulang kepada pucuk pimpinan parti. Tetapi UMNO Kelantan bersedia untuk mengemukakan muka-muka baru dan juga daripada kalangan orang muda untuk diketengahkan sebagai calon dalam pilihan raya umum nanti. Terpulang kepada keputusan pucuk pimpinan parti. Adakah BN Kelantan optimis untuk merampas semula kerusi yang di mana dulunya milik UMNO dan wakil rakyat yang dulunya UMNO yang telah melompat ke pihak lain? InsyaAllah. Apa sebab saya berani menegaskan bahawasanya kerusi-kerusi yang dimenangi oleh kita dalam pilihan raya umum yang ke-14 dulu dan kemudian pemimpin ini, wakil rakyat ini telah melompat parti akan dapat kita tawan kembali kerana akar umbi tidak bergerak. Tidak ada satu cawangan pun dibubarkan di kawasan mereka. Malah sebahagian ada, kita tak nafikan, sebahagian kecil yang bersama-sama dengan mereka sudah pun kembali. Dan yang penting sejumlah yang besar anak muda yang tidak terlibat dengan parti mana-mana sekarang ini, sebenarnya mereka tak suka pemimpin yang tidak beramanah, pemimpin yang tidak ada integriti, pemimpin yang tidak ada pegangan ini. Rakyat marah apa yang telah dilakukan oleh mereka ini. Maka bagi saya pemimpin sebegini sudah tentu akan ditolak oleh rakyat. Dan tidak ada masalah soal kekuatan jentera di bawah. Jentera di bawah kekal intek, kekal bersemangat, masih bersetia bersama parti. Malah jelas kita lihat di beberapa kawasan tertentu, dulu kawasan kubu yang kita anggapkan kubu kepada parti lain yang tidak boleh kita masuk, tetapi hari ini pemimpin-pemimpin di situ telah menjemput kita dan menyatakan hasrat dan pendirian mereka untuk bersama-sama dengan Barisan Nasional pada kali ini. Kita di sini saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kerana memberi ruangan kepada kita, dan insya-Allah inilah asas-asas yang kita katakan bahawasanya insya-Allah negeri Kelantan kali ini akan berubah. Bagaimana dengan tokoh-tokoh agama untuk ditampilkan BN? Sudah tentu, walaupun kita dilihat seolah-olah parti yang sekular, itu kata mereka, tetapi perjuangan agama ini bermula daripada sebelum merdeka, dan awal kemerdekaan ini dipelopori oleh UMNO sebenarnya, bukan parti lain. Parti lain itu serpihan daripada parti UMNO. Tidak boleh mendabik dada mana-mana pihak lebih Islami. Dengan kata lain, kita tidak kurang agamawan, dan juga akan kita senaraikan sebagai calon-calon
untuk dipertimbangkan oleh pucuk pimpinan untuk kita beri peluang dalam pilihan raya kali ini. Semua kita ambil kira daripada segi golongan akademik, agamawan, golongan ahli-ahli perniagaan, semua kita perlu gabungkan semua sekali. Kerana sekiranya kita diberi mandat oleh rakyat, semua kepakaran ini mesti disatukan untuk mewujudkan sebuah negeri yang sebenar-benar negeri yang dapat memberi manfaat kepada rakyat daripada segi urus tadbir. Baik, Dok. Soalan yang agak panas. Apa punca sebenar BN begitu suka untuk menawar Kelantan selepas kekalahan pada 1990? Sebenarnya, kalau kita lihat isu nasional telah berjaya menutup kelemahan pimpinan kerajaan negeri Kelantan. Bukan kerajaan negeri ini tidak lemah. Bukan mereka terlalu baik, bukan mereka terlalu kuat. Kadang-kadang kita lihat isu nasional yang telah direka, yang telah dicipta dalam bentuk fitnah dan pelbagai lagi telah berjaya menenggelamkan kelemahan dan juga kekurangan urus tadbir dan juga masalah-masalah yang berlaku di kalangan pimpinan Parti PAS di Kelantan ini. Inilah yang berlaku sebab kita kena ingat jumlah pengundi Kelantan yang berada di luar daripada Kelantan, terutama di bandar-bandar besar, Lembah Kelang, di Pulau Pinang, di Johor, rata-rata mereka ini melihat isu di luar dan akhirnya dibawa balik. Mereka ini telah ditanam perasaan kebencian kepada Barisan Nasional, dan pada kali ini tiada asas dan tiada lagi isu-isu yang boleh dimainkan oleh mereka. Tidak ada. Maka di sini terserlahlah kini tentang perkara-perkara yang sebenarnya berlaku di negeri Kelantan ini. Sebab dengan kata lainnya pihak Parti PAS dan parti-parti lain di Kelantan ini tidak boleh divert isu ini ke peringkat pusat. Semua parti dalam negara ini dah jadi kerajaan. PAS sendiri pun sekarang ni pun sewaktu kita bercakap ini menjadi sebahagian daripada kerajaan. Maka tidak ada sebab untuk mereka menuduh kerajaan pusat lagi, kerana mereka terlibat di dalam membuat dasar dan membuat keputusan di dalam mesyuarat kabinet. Maka sudah tentulah di sini rakyat boleh menilai peranan yang dimainkan oleh parti-parti ini di dalam membuat keputusan di peringkat kerajaan pusat. Jadi mereka tidak boleh lagi menyalahkan. Mereka tidak boleh sekali-kali untuk menyalahkan kerajaan pusat. Maka isu-isu pusat ini tidak akan berpihak kepada mereka, dan isu-isu di pusat ini tidak akan dipersalahkan kepada Barisan Nasional dan juga UMNO. Baik. Saya ingat 3 penjuru memang tak elak lah di Kelantan ni. Kerana kita tahu PAS akan bersama dengan Perikatan Nasional dan mereka telah memberikan janji akan bersama dengan Perikatan Nasional. Malah Pejuang juga telah mengemukakan yang mereka akan bertanding di mana kursi-kursi yang majoritinya pengundi Melayu. Jadi untuk UMNO Kelantan, adakah ini sebagai satu saingan untuk PRU yang akan datang? Saya rasa mungkin bukan setakat 3 penjuru, mungkin lebih kot. Tetapi apa yang dapat digambarkan hari ini sekurang-kurangnya 3 penjuru lah yang akan berlaku di Kelantan ini. Lainlah kalau cita-cita setengah pihak untuk mewujudkan kemah besar itu terjadi, mungkin 1 lawan 1. Itu pun mungkin ada kumpulan-kumpulan blok-blok baru yang akan masuk dalam pilihan raya juga di Kelantan ini. Soal itu tidak timbul. Yang pentingnya Barisan Nasional perlu memperkemaskan jentera. Yang pentingnya Barisan Nasional betul-betul berada di dalam keadaan yang bersiap siaga. Sama ada jentera di peringkat lapisan atas sehinggalah ke peringkat akar umbi. Kita tidak boleh memikirkan soal siapa lawan kita. Tetapi yang perlu kita fikirkan adalah sejauh mana kita dapat memperkemaskan kekuatan jentera kita. Berlawan tetap berlawan. Sama ada 3 penjuru, 4 penjuru ataupun 2 penjuru sekalipun. Yang pentingnya kekuatan jentera kita. Dan kita yakin terhadap kekuatan dan kerapian jentera Barisan Nasional ini. Kita cukup yakin di Kelantan ini. Tinggal lagi kita perlu membuat sedikit sebanyak perubahan
di saat-saat akhir ini, kerana kita nak memastikan kita dapat berada pada tahap yang terbaik persiapan untuk menghadapi pilihan raya umum yang ke-15 pada kali ini. Sekali lagi saya sebut, tidak timbul. Kita akan pergi secara solo di Kelantan ini. Yang penting sekali lagi saya sebut juga di sini, kita mesti bersatu padu. Tidak boleh ada perpecahan di kalangan kita. Itulah punca kekuatan kita sebenarnya. Ya, soalan. Ini saya minta pandangan Datuk, pandangan secara peribadi Datuk, mengenai Datuk Seri Najib Razak dan impak pengaruh Datuk Seri Najib Razak terhadap UMNO dan Barisan Nasional secara keseluruhannya. Datuk Seri Najib ini sebenarnya salah seorang pemimpin yang berada di hati setiap ahli UMNO. Ya. Berakar dan berumbi kasih sayang ahli UMNO ini kepada Datuk Seri Najib. Walau apa pun diperkatakan oleh pihak lain, ya, tetapi yang pasti Datuk Seri Najib ini sentiasa ada di hati ahli UMNO. Bagi saya, untuk memisahkan nama Najib Razak dengan ahli UMNO ini adalah satu perkara yang amat sukar. Seolah-olahnya sebahagian daripada hari inilah saya bercakap, roh UMNO ini ada pada Datuk Seri Najib. Begitulah sayang dan kasihnya rakyat di Peringkat Akar Umbi ini. Sebilangan besarnya lah, mustahillah 100% ke semua. Maka dalam apa yang berlaku sehari dua ini, sudah tentulah simpati kepada Datuk Seri Najib amat tinggi. Saya juga merasakan di Kelantan ini tidak terkecuali. Datuk Najib ini adalah seorang pemimpin, mantan presiden, mantan Perdana Menteri yang begitu cakna dengan rakyat di Kelantan. Mendengar denyut nadi rakyat Kelantan. Bahkan setiap permintaan daripada rakyat Kelantan, walaupun bukan ahli UMNO, boleh dikatakan tidak ditolak oleh Datuk Najib sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri. Sebab itulah UMNO Kelantan keseluruhannya begitu kasih pada Datuk Najib. Ini jujur saya bagi tahu secara ikhlasnya. Tidak dapat dinafikan perkara ini.